kematangan tu, maturing proses dalam politik Malaysia tu dah mula berlaku ataupun sedang berlaku ataupun macam mana? Pada saya lah, saya melihat bahawa orang yang menjadikan diri calon ni, dia tidak mahu memahami demokrasi itu sendiri. Sebab kita, itu sebab saya kata kita tidak ada hak yang diberi ataupun ayat yang disebut memberi mandat. Sebab memberi mandat ini ialah untuk memberikan mandat pada rakyat, wakil rakyat itu saja. Yang mana kawasan pilihan rayanya mereka boleh memilih seorang lagi pemimpin lain ataupun nak sokong pemimpin yang ada. Dan itu kalau kita katakan bahawa ini adalah kematangan politik, saya kata tidak. Sebab tujuan demokrasi ini dan berlakunya pilihan raya ini ialah nak mewujudkan kerajaan. Jadi kita nak mewujudkan kerajaan kerana kita pilih demokrasi Westminster, yang mana majoriti akan memerintah. Patutnya mereka memahami bahawa hanya parti-parti saja bertanding. Jadi kalau yang bebas ini bertanding, untuk apa? Kerana pertama dia kena faham bahawa bila dia jadi wakil rakyat dan jadi ahli parlimen atau ahli Dewan Negeri, kerja pertama dia ialah buat undang-undang, bukan kerja dia melawat longkang. Banyak orang melihat wakil rakyat ni kerja dia melihat longkang. Tak betul itu. Yang penting dia kena buat undang-undang untuk kesejahteraan rakyat. Dan itu kita semua tahu bahawa parti yang bersaing sekarang ni ialah parti yang mempunyai pengaruh besar, seperti Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Lain pada itu, saya anggap dia bagai kacau daun dia. Maknanya tak ke mana arah tuju dia. Dan kemudian kita sekarang ni nak membentuk satu kerajaan. Jadi parti-parti ini kena bersaing untuk nak menjelaskan apa yang mereka lakukan jika mereka menjadi kerajaan. Tetapi saya tengok ahli politik yang berkempen sekarang, sama ada dia VN ke, PN ke, PS ke, dia macam radio klasik. Iaitu cerita lagu nostalgia, tahun 50-an. Dia patutnya, iaitu yang saya katakan begini, kerana mereka memperkatakan isu yang tak mengenyangkan rakyat. Maksud saya, dia nak cerita rasuah, saya nak menentang rasuah, ini ada penyelewengan, ada ini. Sebab benda itu dah basi. Dan kita dah lihat bahawa kerajaan PS di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir dah melakukan pemusnahan rasuah itu. Maknanya isu itu sudah tamat. Dan tak sudah lagi nak bangkitkan. Sudah pun dibicarakan. Dan ada yang dah masuk dalam penjara. Dah masuk pun. Jadi yang kita nak dengar sekarang, apa pandangan mereka terhadap masa depan negara ini. Kerana dalam negara kita ni menghadapi masalah isu keselamatan. Isu keselamatan bukan diserang oleh musuh, tetapi soal perpaduan nasional, solidariti rakyat sekarang. Tapi parti politik masih lagi menjual sentimen bangsa, sentimen agama, keturunan dan sebagainya. Ini tidak baik untuk negara. Saya nampak parti-parti ini masih lagi menyerang satu sama lain kepada perkara-perkara mencari pengaruh kepentingan politik mereka, bukan mencari pengaruh untuk nak membina rakyat dan negara ini. Pak Ya. Datuk Zarin, saya tadi kata pilihan raya ini adalah untuk membentuk kerajaan, Tapi apabila kita melihat pertumbungan parti politik tu, saya ingat dalam 82 kawasan berlaku 4 penjuru, itu nampak stabil lah, okey lah. 4 parti yang akan bertanding, 4 parti gabungan utama. Tapi kalau kita lihat 3 penjuru 54, itu pun dah bagus lah berbanding dulu ni kan. Tapi saya tengok 5 penjuru pun nampak banyak dia, 43. Adakah ini akan memberi masalah kepada pengundi ni, nak pilih satu kerajaan yang nak bentuk kerajaan ni? Pada saya, dari segi rakyat dan pengundi, mereka dah buat keputusan awal. Sebelum penamaan calon lagi, diorang dah buat keputusan. Sebab pilihan raya ini sama seperti tahun 2018, nak memilih Perdana Menteri. Dia bukan kisah parti ini nak menang. Dan parti itu juga sendiri tidak menunjukkan siapa dia nak jadi Perdana Menteri. Umpama GTA, siapa nak jadi Perdana Menteri? Dia tak sebut. Jadi 3 parti saja yang nampaknya berlumba untuk nak jadi Perdana Menteri.
PH dengan Anwar Ibrahimnya, PN dengan Mahir Yasinnya, dan BN dengan Ismail Sabrinya. Di dalam ketigaan inilah yang sekarang ini berlumba untuk memenangi hati rakyat. Jadi apabila rakyat nak buat keputusan, maka datanglah apa yang dipanggil pecahan-pecahan mereka. Pertama sekali golongan veteran, yang senior macam saya ni, yang asal usul UMNO, dia tak akan lari untuk nak menyokong, dan orang yang reformasi, yang nakkan perubahan, dia akan sokong PH. Ataupun orang yang dahulunya di UMNO, benci dengan UMNO, masuk dalam PBBN, masih lagi dalam Parti Bersatu. Dan juga PAS konsisten dengan orang dia. Kerana PAS adalah satu-satu parti politik yang mempunyai pengaruh yang konsisten. Maknanya kalau di Bandar Tun Razak tahun 95 dulu 6,000, sekarang pun 7,000, 6,000. Dia tak lagi. Dia punya cara konsepnya tu agak pelik sedikit. Kalau itu tanya dengan pakar rujuk kita lah. Jadi pada saya, rakyat ni sekarang ni kena dipahamkan. Kamu nak pilih parti ni, pilih siapa? Jadi akhirnya kesimpulannya berlaku dua faktor di dalam mengundi ni. Satu parti, kedua orang. Kalau Datuk Zaini ni popular dalam pilihan raya itu, dan kawasan pilihan raya itu sebagai individu yang berkhidmat, bolehlah menang. Sebab dia dah buat kerja 5-6 tahun dulu. Tapi kalau individu tiba-tiba datang hantar orang baru tengok dekat media sosial, saya kata kalau nak dapat 1,000 undi pun susah. Dan saya kata peratus pengundi bebas ni akan hilang deposit dalam kedudukan 90%. Tuan-tuan dan puan, apa pandangan Ini manifesto mana ni? Manifesto Barisan Nasional. Apa pandangan Datuk Zarin? Pertama kita kena lihat parti UMNO ni ataupun Barisan Nasional ini, dia dibentuk oleh British. Dan kemudian dia mendapat kemerdekaan, dia menjadi kerajaan. Untuk sekian lama, BN atau UMNO ni, dia memegang garis politik dia ialah kapitalis, iaitu untuk para pedagang dan juga pemodal. Jadi apabila parti yang bertanding sekarang, kita lihat parti PH mungkin ada sedikit garis yang ekonomi liberal dan sosialis sikit. Tapi Perikatan Nasional sama dengan UMNO, parti yang mempertahankan sistem yang sama dengan UMNO, iaitu kapitalis. Itu sebab mereka yang berpahaman kapitalis, dia tak akan nampak seperti yang Datuk Zaini kata tadi, iaitu untuk kepentingan rakyat. Apakah yang rakyat hendak? Umpamanya sekarang ini soal penting sekali bagi menjana sokongan kepada rakyat ini, ialah soal kebajikan rakyat itu diutamakan, bukan benda yang remeh-temeh. Dan kita kena faham, manifesto ini adalah dari segi pengertian ayat mula diperkenalkan oleh Karl Marx dalam Das Kapital dia. Jadi dia membawa satu manifesto, membawa pahaman yang bercanggah dengan yang dibuat oleh Barat, iaitu kapitalis, feudal. Jadi kita kalau Barisan Nasional ni, dia patut kalau dia beritahu dulu garis dia apa. Mana garisnya seperti yang almarhum Tun Razak pada Money Politik 11 Mei tahun 70, dia membentangkan satu money politik yang nak digunakan oleh UMNO dengan satu garis, iaitu garis yang dipanggilkannya kita akan mempertahankan free enterprise. Dia tak kata kapitalis, tetapi UMNO akan tetap menjaga kebajikan rakyat. Maknanya kepentingan negara itu penting daripada feudal dan juga kapitalis itu. Dari itu apabila BN seperti mana Datuk Zaini sebut-sebut tu, maknanya dia tak ada arah. Kalau saya sebagai seorang panel dalam tu, saya kata, ke mana arah manifesto ini? Kali ini seperti yang Datuk cakap, dan saya rasa Datuk Zaini pun percaya, boleh bersetuju dengan saya, Datuk Zaini, iaitu ini ialah isu yang saya panggil isu kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Yang maknanya tidak berpandangan jauh, yang rakyat hadapi. Itu sebabnya serangan daripada Pakatan Harapan, dia menggunakan sentimen rakyat sekarang, anti rasuah. Baik siapa pun di dalam perjuangan berkempen timbulkan rasuah. Tetapi BN ini dan PN ini, dia masih lagi yang seperti saya kata,
Iaitu pergi ke pasar, beli ikan dan bagi pada orang ramai. Bukan dia pergi pada rakyat untuk nak bawa pancing ikan. Itu tasik, itu sungai, dah banyak ikan kau pergi pancing sendiri. Maknanya rakyat tidak diusahakan untuk mencari kehidupan sendiri dengan kerajaan menyediakan infrastruktur ekonomi yang kuat. Okey, Datuk Seri,